Semenjak program imunisasi COVID kebangsaan atau PICK dilancarkan Februari lalu, ribuan penerima vaksin telah menerima suntikan di pusat pemberian vaksin PPV masing-masing. Rakyat pelbagai peringkat umur menyambut baik kempen pengambilan vaksin yang dianggap penting demi melawan pandemik yang melanda dunia. Kini, lebih 77% dari keseluruhan populasi Malaysia sudah lengkap divaksinasi. Pharmaniaga Life Science Sendirian Berhad atau PLS, kilang farmasutikal berteknologi tinggi yang memperoleh pensijilan amalan perkilangan baik oleh Kesatuan Eropah EU GMP. Sejak awal tahun 2021, PLS terlibat dalam penghasilan vaksin COVID-19 secara fill and finish keluaran Sinovac Life Sciences Company Limited. Sebelum ini, Pharmaniaga Life Science sememangnya menghilangkan produk berbentuk sterile dalam bentuk ampul dan juga vial. Jadi maksudnya cara dan kaedah penghilangan ini adalah satu proses yang tidak asing bagi kami. Hanya dengan maklumat lanjut daripada pihak Sinovac China, kita sesuaikan dengan keperluan bagi menghilangkan produk COVID-19 ini yang mana menjayakan projek ini sehingga hari ini. Penghantaran pertama vaksin COVID-19 secara pukal dari Beijing ke Malaysia tiba pada 27 Februari 2021. Stok ditempatkan di dalam envirotainer bagi mengekalkan suhu di antara 2 ke 8 darjah Celsius. Vaksin kemudian dibawa ke PLS dengan kawalan ketat oleh pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Sebelum melakukan sebarang aktiviti melibatkan proses fill and finish di bahagian pengeluaran PLS, kaki tangan perlu memakai pakaian khas. Gaun oranye ini antara kelengkapan yang perlu dipakai Muhammad Zaidi Saleh untuk masuk ke dalam bilik bersih. Untuk gaun ni warna oranye ni dia ada department tertentu. Untuk contoh yang oranye ni dia pakai untuk clean room saja. Untuk memastikan staf kita lah yang masuk dalam clean room baju dia bersih. Sebab sebelum kita memakai baju oranye ni kita kena buka semua baju daripada luar masuk ke dalam and kita buka and baru kita pakai baju oranye. Untuk pastikan tiada contamination daripada luar masuk ke dalam clean room kita untuk kita buat vaksin nantilah. Selain itu, bilik persalinan ini juga dilengkapi dengan kemudahan asas penjagaan kontaminasi buat kaki tangan atau pelawat sebelum memasuki kilang. Proses fill and finish bermula dengan vaksin yang dibekalkan secara pukal. Bagi setiap vaksin yang diproses, bekas membawa atau tote yang digunakan perlu disteril secara menyeluruh, termasuk bahagian roda yang dibalut bagi mengelak kontaminasi di sepanjang perjalanan ke bilik bersih. Untuk kita memahami proses fill and finish lebih detail, kita perlu faham apa itu vaksin. So, vaksin ini adalah salah satu formulation persediaan biologikal yang sensitif yang memerlukan kawalan ketat daripada kita terima dia sampai titik kegunaan vaksin tersebut. Dengan itu, di peringkat awal, pasukan PLS telah mengambil langkah yang diperlukan untuk kita bersedia dari segi strategi kawalan kontaminasi yang terbaik untuk kita membuatkan proses fill and finish dengan sempurna. Pemakaian gaun di setiap bahagian adalah berbeza dan mewakili pengkhususan tersendiri. Untuk bilik bersih dengan persekitaran bebas pencemaran mikroorganisma atau aseptik, gaun dengan klasifikasi grade B ini digunakan di dalam bilik pengisian vaksin. Gaun grade B sebenarnya kalau tahu semua yang kita pakai semua kena sterile. Okey, macam glove kita sterilkan and macam kita ada hood, jumpsuit and booties. Tanda merah ni yang menyatakan yang dia dah sterile and baru kita boleh pakai. Kalau tak ada tanda merah ni memang kita tak boleh pakai. Memang dah di-train untuk semua, memang kita takkan pakai yang tiada tanda merah.
Operasi fill and finish dilakukan dalam persekitaran yang terkawal bagi menjaga tahap sterilitinya. Oleh itu, hanya kaki tangan yang terlatih dan berkelayakan saja boleh beroperasi di kawasan ini. Pemakaian gaun grade B ini juga memerlukan latihan tertentu kerana caranya yang rumit dan mengambil masa. Baju ni lalu tengok. Okey, semua lipatan sebelah dalam. Cara pegang yang betul, kita kena perlahan-perlahan je buka. Okey, macam ni kan. Kalau betul lah, saya akan tunjuk cara yang pegang yang betul. Untuk cara pakai yang betul. And okey. Kita nak pakai ni memang betul-betul perlahan sangat. Kalau nak cakap bukan macam yang normal lah orang pakai baju. Okey, kalau saya tunjuk cara dia sekali. Okey, semua kita pakai tu semua lipatan sebelah dalam. Tak pegang kat luar. Kalau masa kita tengah pakai, baju kena lantai, kita terus tukar baru. Memang kita tak boleh terus pakai yang tu. Jadi itu kita kena slow, perlahan-perlahan je buat benda ni. Selain cara pemakaian, pergerakan yang dilakukan setelah menyarungkan gaun ini juga berbeza. Pergerakan secara perlahan adalah penting bagi mengelak partikel sedia ada di dalam bilik bersih bergentayangan dan memasuki ruang media fill. Sebelum vaksin pukal yang berada di dalam tut diisi ke dalam vial, ia terlebih dahulu dipindahkan ke dalam bekas pencampuran. Proses ini menggunakan hos sambungan sistem penggunaan tunggal yang direka khas untuk proses pemindahan ini. So selepas tut ni dibawa masuk kepada dalam bilik clean room dengan mengikut semua prosedur ataupun strategi kawalan kontaminasi. So juruteknik pengeluaran akan mewujudkan satu connection satu connection aseptik yang akan mengeluar daripada bawah bag ni. And then dia akan menyambung dekat kita punya bag mixer ataupun bag pencampuran ini. So ini adalah salah satu contoh penggunaan single use system di mana tube yang kita guna dengan yang konektor yang kita pakai ni semua hanya digunakan sekali pakai sahaja. Bag 3D yang dihasilkan menggunakan bahan polietilena berketumpatan tinggi ini mampu menerima pemindahan vaksin pukal secara penuh dari bekas pembawa iaitu sebanyak 200 kilogram. Bila vaksin dapat dipindahkan dalam beg campuran ini, kita akan go for the mixing process ataupun proses pencampuran menggunakan agitator yang sedia ada dalam beg SU ini. Pencampuran ni berlaku selama 20 minit untuk memastikan sebati ataupun dia larut. Kita akan mewujudkan lagi satu connection daripada beg pencampuran ini and direct kepada kita punya mesin pengisian dosing vessel. Di mana di situ pemindahan secara sedikit dan sedikit akan berlaku secara berterusan sepanjang masa proses pengisian itu berlaku sampai terhabis semua kandungan dalam beg ni. Bagi memastikan produk kekal berada dalam keadaan steril dan diyakini selamat di sepanjang proses, persekitaran aseptik perlu sentiasa dikekalkan. Bagi proses pengisian, kelajuan pengisian yang ditetapkan adalah 130 bekas atau vial setiap minit dengan isian 1 mm setiap satu. Pemeriksaan visual adalah wajib dan akan dilakukan pada setiap valve produk. Ini adalah untuk memastikan valve yang untuk dijual adalah bebas daripada sebarang benda asing atau kecacatan kosmetik.
Pharmaniaga Life Science atau PLS merupakan peneraju dalam mengeluarkan produk farmasutikal steril dalam bentuk ampul dan vial. PLS juga merupakan pengeluar vaksin tempatan pertama yang menghilangkan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac secara fill and finish. Bagi memastikan kualiti pengeluaran terkawal dan terpelihara, proses validasi melibatkan pengumpulan dan penilaian data dari fasa pembangunan produk turut dijalankan. Kawalan kualiti dalam proses merangkumi pemeriksaan secara fizikal, pH, tahap steriliti vaksin pukal, kadar penyerapan antigen ke pelengkap, pelengkap itu sendiri dan potensi relatif. Dari segi testing atau pengujian, kita memang menguji mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak Sinovac sendiri, iaitu ada beberapa test, lebih daripada 10 test. Contoh, kita juga ada buat pengujian assay untuk mengetahui kandungan antigen yang digunakan dalam vaksin ini adalah mengikut spek yang ditetapkan. Tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh juga terlalu tinggi. Semuanya dilakukan di sini. Tidak ada satu test pun yang kami buat pengujian itu di luar. Saya sebenarnya sebagai ketua kilang pun banggalah yang mana kita dapat melakukan ujian sepenuhnya di Puchong ini, di PLS ini. Selain itu, terdapat beberapa siri ujian kawalan yang akan dilakukan berdasarkan sampel yang diambil ketika proses pengisian berlaku. Antaranya ialah potensi relatif dengan melakukan ujian enzim link immunosurveillance assay atau ELISA yang mengambil masa selama 18 hari bermula dari tarikh pengambilan sampel sehingga tarikh laporan. Persampelan akan diambil daripada setiap kelompok dan diuji di makmal kawalan kualiti. Ia dikawal selia oleh Ketua Unit Kawalan Kualiti Zuraidah Abdul Wahab. Pengujian yang dilakukan pula adalah mengikut garis panduan yang telah didaftarkan dengan bahagian regulatori Farmasi Negara NPRA. Tanggungjawab unit kawalan kualiti adalah untuk memastikan rutin operation berjalan lancar. Ini termasuklah pengambilan sampel, pengujian sampel dan penglaporan hasil uji kaji untuk produk-produk yang dihasilkan di Pharmaniaga Life Science Sdn Bhd. Latihan dalam membuat kajian juga sering dilakukan bagi memantapkan lagi skill dan ilmu pengetahuan petugas. Dengan tenaga kerja yang terlatih beserta mesin berteknologi terkini, semua ujian melibatkan vaksin COVID-19 dapat dikendalikan dengan yakin, cekap dan tepat. Pihak syarikat telah melaburkan pelaburan untuk membeli peralatan-peralatan makmal yang terkini dan canggih. Pihak syarikat juga telah memastikan tenaga kerja adalah terlatih, kompeten dan bertauliah untuk menguji vaksin COVID-19. Ini dilakukan dengan program latihan yang mampan dan berterusan. Perjalanan uji kaji di makmal yang kini tampak mudah dan lancar, dahulunya tidak sebegitu. Walaupun PLS merupakan pengilang produk steril, apabila mula terlibat dalam penghasilan vaksin, makmal terpaksa mendepani cabaran mengendali kawalan kualiti mengikut garis panduan yang berbeza untuk ujian vaksin. Antara cabaran-cabaran yang kami hadapi adalah untuk memenuhi ketetapan NPRA dengan tata cara kerja Pharmaniaga Life Science Sdn Bhd. Walau bagaimanapun, cabaran-cabaran ini telah dapat diselesaikan melalui beberapa CV mesyuarat dan juga perbincangan. Di bahagian pengeluaran, proses pengisian vaksin ke dalam vial adalah secara automatik. Namun, selaku Ketua Proses Kanan, Muhammad Zaidi, masih perlu mengambil kira keperluan lain dalam memastikan kesiagaan dan kelancaran proses yang berjalan setiap hari. Tugas saya kat clean room, saya memastikan tim cukup untuk menjalankan proses fill vaksin, preparation, semua daripada segi preparation untuk menjalankan mesin preparation perlukan
vial, capping, flip of seal, rubber stopper, penyediaan sebelum menjalankan and semasa menjalankan dan semasa habis. Situasi dihadapi unit kawalan kualiti dalam berdepan cabaran ini turut dialami Zaidi dan pasukannya. Namun berbekalkan pengalaman terdahulu dalam mengendali produk steril serta sikap proaktif dalam mempelajari ilmu dan skil baharu membuatkan mereka yakin dalam mengendali sebarang situasi. Cabaran untuk menjalankan vaksin ni memang tinggi sebab kita belajar benda yang baru. Macam sebelum ni buat SBI. Sekarang ni bila kita dah masuk ke vaksin, single use system. Kita kena belajar daripada A sampai Z. And kalau kita jalan, kita kena tahu whole time berapa lama produk tu berapa. Sekarang ni kita dah tahu 18 jam kita kena habiskan produk dalam filling. Jadi kita kena kejar masa, follow lah prosedur yang ditetapkan and barulah kita boleh membuat produk dengan berkualiti and cepat. Setelah proses filling dan sealing selesai, kelompok vaksin akan dibawa keluar melalui bilik perantaraan bahan. Bilik dengan sistem kedap udara ini hanya boleh diakses menerusi satu bahagian pada satu-satu masa bagi menghindar kontaminasi dan menjaga kualiti persekitaran bilik bersih. Petugas kemudian perlu melengkapkan borang log sebelum vaksin diserahkan ke bahagian pembungkusan sekunder untuk tujuan pemeriksaan visual, pelabelan dan pembungkusan. Pemeriksaan visual merupakan prosedur penting untuk produk ubat-ubatan yang diambil melalui pembuluh darah atau parenteral. Dilengkapi kamera berdefinisi dan berkelajuan tinggi untuk menangkap rangkaian gambar vial. Mesin pemeriksa visual dan kebocoran dengan teknologi terbaru ini antara pelaburan terkini PLS bertujuan meningkatkan kecekapan dan pengeluaran. 200 vial mampu diuji dan diperiksa pada setiap minit. Pemeriksaan visual dalam proses pembungkusan sekunder adalah wajib dan akan dilakukan pada setiap vial produk. Jika pemeriksaan visual ini telah diluluskan, barulah proses yang seterusnya iaitu aktiviti pelabelan boleh dijalankan. Ini adalah untuk memastikan vial yang untuk dijual adalah bebas daripada sebarang benda asing atau kecacatan kosmetik. Melalui rangkaian gambar yang diambil, mesin dapat mengesan kecacatan kosmetik pada bahagian penutup vial serta partikel yang terdapat dalam vaksin. Vial yang dikenal pasti mempunyai keraguan kemudian akan diasingkan dari kelompok yang sempurna ke saluran tertentu di bahagian sisi mesin. Ini adalah bahagian reject mesin. So, vial yang telah direjectkan oleh mesin dia akan dimasukkan ke dalam channel-channel yang berbeza. Vial yang direjectkan akan direject mengikut channel-channel yang ditetapkan. So, channel reject seperti kosmetik, leak dengan partikel. Keutuhan vial juga boleh diuji dengan kaedah High Voltage Leak Detection HVLD dengan cara menggunakan potensi voltan tinggi ke permukaan luar vial. Ia bagi mengesan jika terdapat sebarang kebocoran pada vial. Mesin ini mempunyai 4 stesen. Dan stesen ini mempunyai saluran elektrik yang tinggi. Jika kita buka pintu mesin, saluran elektrik akan dihentikan. So, stesen ini dapat dijalankan dengan elektrik akan disalurkan pada elektrod dan jika elektrik dapat disalurkan daripada produk ke elektrod, ini bermaksud terdapat kebocoran pada vial. Selain penggunaan mesin, kaedah pemeriksaan secara manual juga turut dilakukan. Vial yang diasingkan oleh mesin pemeriksaan automatik akan diperiksa secara manual bagi mengesan kehadiran benda asing atau kerosakan pada kandungan dan permukaan vial. Prosedur ini dilakukan kaki tangan yang berkelayakan. Untuk menjalankan aktiviti pemeriksaan visual secara manual,
kaki tangan perlu menduduki beberapa ujian seperti ujian mata, ujian bertulis dan ujian praktikal. Ujian praktikal bermaksud kaki tangan perlu melatihkan diri dengan menggunakan valve defect untuk melihat defect-defect yang ada pada valve. COVAX merupakan satu jaminan untuk setiap negara mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Setiap negara pengeluar vaksin perlu berganding bahu bagi memastikan bekalan vaksin dapat dicapai dengan kadar yang segera. Jadi inilah merupakan salah satu perancangan strategik yang kami di Pharma Niaga sedang lakukan untuk membantu situasi ini. Pharma Niaga Berhad, salah satu kumpulan farmasutikal bersepadu terbesar di Malaysia, antara yang turut sama memfokuskan usaha dan inisiatif dalam melindungi negara melalui penyediaan penyelesaian penjagaan kesihatan yang boleh diakses dan berpatutan. Di Jabatan Regulatory, pendaftaran produk kesihatan dilakukan dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan bagi memastikan ia selamat untuk digunakan. Antara yang bertanggungjawab dalam mengendali hal ini ialah Nurul Syahira Izzati Nur Azman, Eksekutif Hal Ehwal Regulatory. Kerja saya adalah saya terlibat dalam review dokumen. Saya kena memastikan setiap dokumentasi produk mengikut standard dan guideline yang ditetapkan oleh NPRA. Setelah semuanya menepati, barulah kita melangkah ke proses seterusnya iaitu pendaftaran produk melalui sistem online yang dipanggil Quest 3+ System. So dalam Quest 3+ System itu terlibat penilaian bawah pemantauan NPRA lah. So ada beberapa peringkat yang perlu dipatuhi. Saya bertanggungjawab untuk memastikan suatu produk itu berjaya mendapat kelulusan oleh NPRA. So sepanjang proses itu adalah tanggungjawab saya lah untuk memastikan pendaftaran produk berjaya. Dalam menguruskan hal ehwal pendaftaran vaksin dalam dan luar negara, perkara yang pernah menjadi isu buat negara kini sudah menjadi isu global. Kekurangan akses kepada vaksin dihadapi negara dunia ketiga kini semakin merisaukan. Seperti yang dilaungkan oleh pakar-pakar berkaitan no one is safe until everyone is safe. Ini adalah kerana setakat ini hanya vaksin yang terbukti mampu mengawal penularan dan mengurangkan risiko yang teruk akibat jangkitan COVID-19. Jadi Badan Kesihatan Sedunia pada awalnya mensasarkan 70% penduduk di setiap negara akan divaksinasi pada tahun 2022. Namun mengikut unjuran semasa, ia berkemungkinan hanya akan dicapai pada tahun 2024. Jadi berita ini semestinya memberi kerisauan oleh semua pihak dan oleh itu antara usaha-usaha yang ke arah mempercepatkan akses vaksin ini perlu dilakukan dan perlu dipertingkatkan supaya mengurangkan penderitaan manusia dan juga ekonomi. Umum sedia maklum, semua negara di seluruh dunia berusaha untuk mendapatkan akses kepada vaksin. Namun, bekalan vaksin yang terhad menjadi faktor kepada sesetengah negara berdepan kesukaran untuk meneruskan kelancaran program imunisasi masing-masing. Justru kerjasama dari semua pihak di peringkat global penting bagi mendapatkan akses vaksin yang sama rata demi melawan virus COVID-19 yang kini muncul dengan varian-varian baharu yang lebih membimbangkan. Menyedari hal ini, Pharma Niaga khususnya bahagian regulatory mula mengurak langkah untuk turut memberi kerjasama dan menjadi antara pembekal vaksin di peringkat global. Beberapa inisiatif untuk membekalkan vaksin kepada negara yang memerlukan sedang diperhalusi. Salah satu inisiatif sedia ada adalah melalui COVID-19 Vaccine Global Access iaitu COVAX yang dilancarkan oleh World Health Organization (WHO) yang bertujuan memberikan akses secara global kepada diagnostik, perawatan dan vaksin yang berinovatif dan saksama. COVAX merupakan satu jaminan untuk setiap negara mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Setiap negara pengeluar vaksin perlu berganding bahu bagi memastikan bekalan vaksin dapat dicapai dengan kadar yang segera. Jadi inilah merupakan salah satu perancangan strategik yang kami di Pharma Niaga sedang lakukan untuk membantu situasi ini. Justeru setiap kaki tangan bahagian regulatory perlu meningkatkan usaha bagi menjayakan inisiatif ini. Antaranya dengan memantapkan pengetahuan teknikal bagi memastikan garis panduan dan dokumentasi pendaftaran produk vaksin
oleh agensi regulatory disediakan sebaik mungkin, termasuk memastikan kelancaran proses pendaftaran. Selaku eksekutif hal ehwal regulatory yang mengawal selia proses pendaftaran, setiap selok-belok haruslah dikuasai. Bagi Izzati, tanggungjawab yang digalas tidaklah mudah, namun harus dilaksanakan sebaik mungkin kerana ia melibatkan banyak pihak dan lebih utama keselamatan pengguna. Saya tidak pernah menjagakan pun ada kejayaan ni semasa saya belajar. Pada peringkat awal tu, yang saya perasan adalah kejayaan saya memerlukan satu pengetahuan yang tinggi. Selalu kena update pengetahuan, bukan saja guideline tempatan, malah guideline dunia, global. So kita kena selalu mempunyai pengetahuan yang tinggi, selalu alert on the everything yang changes yang berlaku, guideline yang berlaku, sebab matlamat kita memastikan keselamatan produk, sebab produk akan diguna oleh pengguna luar. Jadi tanggungjawab kita untuk memastikan keselamatan pendaftaran produk. Lain padang, lain belalang. Begitu juga halnya apabila berurusan dengan negara luar berkaitan proses pendaftaran. Setiap negara tampil dengan tata cara dan cabaran tersendiri dan harus dihadapi dengan baik. Ini suatu cabaran besar yang harus ditempuhi Izzati dan rakan sekerjanya. Setiap negara dia ada garis panduan yang berbeza. Sebelum kita nak memulakan pendaftaran, kita memang kena kaji dulu dokumen-dokumen diperlukan. Contohnya antaranya macam dokumen-dokumen klinikal je, non-klinikal. So kat situ agak cabaran kerana berbeza dengan prosedur kita di tempatan lah. Jadi kat situ cabaran yang kita kena lalui, iaitu sebelum tu kena mantapkan pengetahuan teknikal tentang garis panduan negara-negara yang terlibat lah, negara terbabit. Bermain di gelanggang dunia memerlukan persediaan teliti, bahagian regulatory serta kepakaran dalam mengendali vaksin adalah penting. Kerjasama yang terjalin antara Pharma Niaga Berhad dengan pembekal vaksin Sinovac Life Sciences Company Limited China dijadikan teraju. Sebagai langkah pertama, pihak kami dengan sokongan pihak Sinovac sedang dalam proses mendapatkan kelulusan pendaftaran produk fill and finish oleh Pharma Niaga Life Science dengan Badan Kesihatan Sedunia WHO. Langkah ini adalah persediaan yang utama bagi mempercepatkan akses vaksin ini ke negara-negara lain di seluruh dunia. Di samping itu juga, dokumen yang diperlukan bagi permohonan pendaftaran di negara pengimport telah tersedia. Hal ini seterusnya dapat mempercepatkan lagi proses pendaftaran produk di negara pengimport. Ketetapan serta garis panduan disandarkan dalam menyempurnakan proses penghasilan vaksin. Pengalaman serta kredibiliti dalam penyediaan vaksin secara fill and finish di PLS Puchong juga turut menambahkan keyakinan pelbagai pihak. Seperti yang kita maklum, Pharma Niaga terlibat dalam penghasilan fill and finish produk vaksin dan fill and finish. Jadi ini adalah salah satu inisiatif kita sebagai farmasikal tempatan untuk membantu memberi bekalan vaksin dalam negara. Di mana kita lihat atas bantuan kita ini mempertingkatkan kadar vaksinasi di negara kita. Dengan penghasilan produk kita sendiri, kita dapat membantu negara luar di mana yang punya kadar vaksinasi yang masih lagi rendah. Jadi saya lihat salah satu potensial yang bagus sebab kita dah sudah mempunyai pengalaman dan juga teknologi untuk fill and finish produk ni. Jadi ini salah satu potensial yang besar lah untuk kita bantu negara luar. Belum pernah lagi ada mana-mana kilang di Malaysia yang telah menggunakan metodologi ataupun teknik cara pengujian itu. Dan kita guna pakai, indirectly boleh saya katakan sebagai eye opener tentang perkara-perkara lain yang sebelum ni kita tidak pernah pun terdedah pada perkara-perkara tersebut. Vaksin yang selesai proses filling dan sealing harus melalui pemeriksaan visual bagi mengesan kecacatan kosmetik dan ujian kebocoran. Pemeriksaan visual secara manual juga turut dilakukan kaki tangan berkelayakan bagi mengesan kehadiran benda asing atau kerosakan pada kandungan dan permukaan vial. Produk yang siap juga harus melalui beberapa siri ujian dengan parameter tambahan. Ia termasuk pengenalpastian antigen COVID-19 bagi mengesahkan antigen COVID-19, kuantifikasi antigen, bacterial endotoxin, extractable volume serta ujian osmolarity.
Melalui mesin microflow imaging MFI, partikel di dalam vaksin dapat dikenal pasti mengikut julat yang sepatutnya. Ujian steriliti bertujuan menghasilkan vaksin berkualiti, berkesan dan selamat yang dahulunya memakan masa yang lama kini menjadi lebih singkat. Mesin inkubator terdahulu memakan masa 14 hari untuk mendapatkan hasil. Dengan pelaburan baharu ini, produktiviti menjadi 2 kali ganda lebih efisien. Mesin itu pun sebenarnya adalah sejarah bagi saya, adalah sejarah untuk Malaysia. Kerana pengujian itu pada peringkat awal memang ada disebut dalam farmakopeia, tetapi pengetahuan saya belum pernah lagi ada mana-mana kilang di Malaysia yang telah menggunakan metodologi ataupun teknik cara pengujian itu. Maksudnya memang memendekkan masa dan proses itu telah disemak dan dinilai oleh pihak MPRA sebagai satu proses yang boleh diterima pakai. Dan kita guna pakai, indirectly boleh saya katakan sebagai eye opener. Semua orang yang terlibat dalam bidang pharmaceutical bagi penghilangan vaksin yang pertamanya seumpamanya di Malaysia tentang perkara-perkara lain yang sebelum ni kita tidak pernah pun terdedah pada perkara-perkara tersebut. Melalui pelaburan dalam teknologi terkini, ujian di peringkat kawalan kualiti dan hasil diperolehi, PLS yakin dengan keupayaan makmal dalam mengendali vaksin COVID-19. Pengalaman dan disiplin tata kerja mengikut garis panduan menjadi testimoni untuk menembusi pasaran global. Pihak syarikat telah bersedia untuk meningkatkan pengeluaran dan memasarkan vaksin COVID-19 di peringkat global. Ini akan dicapai dengan memastikan fasiliti makmal adalah dilengkapi dan seimbang dengan pengeluaran vaksin. Selain daripada itu, pihak syarikat telah menerima kerjasama yang baik daripada Sinovac Biotech Limited China yang membolehkan pihak syarikat mengeluarkan produk akhir fill and finish yang setaraf dengan pengeluaran di negara China. Integriti serta kebolehupayaan pekerja yang terlatih juga merupakan antara faktor penyumbang kepada inisiatif ini. Secara langsung, dapat membuka ruang dan peluang kepada negara dalam memperkenalkan peneraju farmasutikal tempatan ke pesada dunia. Sebagai Ketua Unit Kawalan Kualiti, saya amat berbangga dapat menyokong kerajaan Malaysia menuju ke arah Malaysia bebas COVID-19. Ini termasuklah dapat bekerja di syarikat pertama yang menghasilkan vaksin di Malaysia. Dan dengan produk pertama iaitu vaksin COVID-19 ini, saya berharap Pharma Niaga Lisensi Sdn Berhad dapat menempa nama yang lebih tinggi lagi di dalam biopharmaceutical. Menghampiri proses akhir fill and finish vaksin COVID-19 keluaran Sinovac, setiap vial akan dilabel sebelum dibungkus secara karton. Untuk setiap kelompok produk yang siap, sebanyak 130 botol vial akan dilabel dalam tempoh 60 saat. Pemeriksaan label secara rawak juga turut dilakukan bagi memastikan kesempurnaan dan kualiti produk. Usai produk dilabel, tugasan akhir adalah di bahagian pembungkusan. Bagi memenuhi keperluan permintaan vaksin, operasi pembungkusan dilakukan 24 jam dengan 3 shift sehari. Label produk akhir sekali lagi akan diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam karton dan ditampal dengan label bersiri yang unik dan tempered evidence tape untuk memastikan keselamatan produk. Karton kemudian akan diimbas bagi merekodkan log dan kelompok vaksin sebelum dimasukkan ke dalam unit karton penghantaran akhir. Di sini merupakan peringkat akhir pembungkusan sekunder di mana kotak-kotak akan ditimbang sebelum dimasukkan ke dalam shipper. Kaki tangan juga akan mengimbas label serialization yang ditampal pada kotak dan akan disusun ke dalam shipper box.
Shipper box ini juga akan ditimbang semula dan baru akan diletakkan ke dalam pallet. Pallet ini setelah penuh dia akan dihantar ke bilik sejuk. Bekalan vaksin yang lengkap akan diisi ke dalam karton pengirim mengikut kelompok sebelum dibawa ke bilik sejuk. Kelompok ini akan diklasifikasikan dengan status kuarantin dan disimpan di dalam bilik sejuk gudang sehingga proses lot release selesai. Bilik sejuk ini dilengkapi pelbagai sistem kawalan untuk memastikan suhu sentiasa berada dalam lingkungan optimum antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Sistem pemantauan suhu adalah secara waktu sebenar atau real time pada setiap hari sepanjang minggu. Selain itu, ia turut dilengkapi sistem penggara yang akan berbunyi jika suhu tidak berada dalam lingkungan julat suhu yang ditetapkan. Produk akhir vaksin COVID-19 keluaran Sinovac juga akan dihantar ke gudang utama Pharmaniaga di Bukit Raja, Selangor. Setiap palet produk siap akan dilengkapi pencatat data atau data logger bagi memastikan julat suhu sentiasa bertepatan di sepanjang perjalanan. Walaupun kami tidak terlibat secara langsung semasa production fill and finish, tapi kami di bahagian regulatory ini kami terlibat daripada proses awal pendaftaran produk itu sendiri dan juga kita panggil lot release application itu sendiri. Maksudnya setelah production menghasilkan, sebelum vaksin itu dikeluarkan untuk pengguna, kami terlibat di bahagian itu juga. Jadi banyak prosedur yang kami lihat di situ dan tanggungjawab kami, harapan kami semestinya untuk memastikan pandemik COVID-19 ini berakhirlah dengan sebersedikit apa yang kami buat daripada proses pendaftaran dan juga proses rilis vaksin itu sendiri dapat membantu negara menamatkan pandemik COVID-19. Dengan pengalaman yang ada untuk kita menjalankan vaksin ini, insya-Allah kita boleh pergi lebih jauh untuk kalau kita akan menghilangkan vaksin yang baru nanti. Sebab saya rasa tim kita dah cukup terlatih untuk vaksin ini. Start daripada vaksin ini masuk ke sini, step by step sampai sekarang, kita dah boleh capai 80% untuk vaksin dekat Malaysia. Jadi saya rasa insya-Allah kita boleh. Sentiasa percaya kepada sistem regulatory yang ada di Malaysia ini dan juga percaya kepada pengilang pharmaceutical tempatan yang ada disebabkan kami sentiasa patuhi apa-apa syarat garis panduan regulatory requirement yang ada untuk kita menghasilkan produk sterile dan injectable seperti vaksin ini. Ada beberapa vaksin lain yang kami akan kilangkan. Sekurang-kurangnya ada 5 vaksin lain yang kami merancang untuk dikilangkan. InsyaAllah pada tahun 2024, di mana di sinilah akan dilakukan pengubahsuaian bagi menghilangkan beberapa vaksin-vaksin yang lain. Jadi dengan adanya peluang COVID-19 tadi itu, indirectly kami telah mula belajar secara pantas bagaimana teknologi penghilangan vaksin. Ada beberapa teknologi yang mana bila kami berbincang, kami yang minta ianya dilakukan sebegini ataupun begitu, dan satu hari nanti PLS Puchong ni akan sepenuhnya beroperasi sebagai satu kilang biopharmaceutical yang bertaraf antarabangsa. Dalam mendepani cabaran kekurangan akses kepada bekalan vaksin di peringkat global, syarikat farmaseutikal bersepadu terbesar di Malaysia, Pharmaniaga Berhad, tampil dengan inisiatif dan matlamat tersendiri. Kepakaran anak tempatan dalam mengendalikan penghasilan vaksin COVID-19 secara fill and finish menjadi bukti Pharmaniaga bukan sekadar mahu menjadi jago kampung. Ini sekaligus dapat melebarkan sayapnya dan menjadi pemain kompetitif di peringkat antarabangsa.